Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ini sampai ke sesi terakhir. Sesi terakhir siri bedah buku 202 pelajaran berkenaan poligami. Ya, alhamdulillah sudah tak silap saya 14. Ini siri yang ke-14 yang puratanya 1 jam, so 14 jam. Ya, saya membicarakan tentang poligami, saya mengupas daripada buku saya ini, ya. Jadi kepada para penonton yang dirahmati Allah yang baru saja join, selamat datang. Akan tetapi untuk kefahaman yang lebih baik, untuk soalan-soalan yang telah ditanya oleh orang lain sebelum ini yang anda pun mungkin tertanya-tanya juga, boleh rujuk kepada video-video sebelum ini, ya, ada di channel YouTube saya. Okey, untuk siri kali ini kita masuk ke bab yang terakhir, bab tips poligami untuk isteri-isteri. Okey, pelajaran 189 dan seterusnya. 189 dan seterusnya. Okey, yang pertama sekali, nasihat saya, saranan saya kepada isteri-isteri yang dalam kehidupan poligami ini ialah kehidupan poligami ini ialah satu pasukan. Suami sebagai ketuanya, sebagai kaptennya, sebagai nahkodanya, dan isteri-isteri sebagai pasukan. Dan tidaklah sesuatu institusi ataupun keluarga poligami itu berjaya, melainkan ketuanya dan ahli-ahli pasukan memainkan peranan masing-masing. Dan jika ada mana-mana keluarga poligami yang kita lihat bahagia, yang kita lihat baik, jangan sekadar komplimen, jangan sekadar puji, jangan sekadar kata okey kepada suaminya, tetapi hendaklah juga memberi pujian kepada isteri-isteri sebab mereka sama-sama memainkan peranan sebagai satu pasukan yang baik. Dan jika kita jumpa satu keluarga poligami yang tidak berjaya ataupun belum berjaya, ya, moga-moga berjaya insya-Allah, jangan sekadar menyalahkan suami, jangan sekadar kritik suami, tetapi hendaklah mereka sebagai satu pasukan. Sebab sebab kalau suami nak buat baik sekalipun, nak melaksanakan tanggungjawabnya dengan betul sekalipun, jika isteri-isteri tidak mahu memainkan peranan masing-masing secara baik, secara positif, sebagaimana yang digariskan oleh syariat Islam, keluarga poligami itu akan gagal, ya. Kalau sebagai analogi kita tengok pasukan bola sepak misalnya. Pasukan bola sepak 11 orang satu pasukan, 11 orang satu pasukan, dan dalam 11 orang itu ada seorang kapten. Kan? Ada kapten, ada kapten. So, tapi kalau kapten tu mainkan peranannya yang baik juga, tapi yang lagi 10 tu main bola lebih kurang, ya, tak ada kesefahaman, tak ada teamwork, apa semua tu, pasukan tu tak akan berjaya juga. Ya. Jadi kapten tu kena mainkan peranan dan setiap ahli pasukan bola itu pun kena mainkan peranan. Demikian juga pasukan lawan, kaptennya mainkan peranan, demikian juga setiap pemain dalam pasukan tersebut. Demikian juga macam kerjaya saya sebagai seorang pilot, ya. Seorang pilot, saya sebagai kapten dan ada co-pilot. Walaupun saya kapten, saya sangat menghargai co-pilot dan beliau seorang yang penting demi menjamin keselamatan penerbangan itu dan kelancaran penerbangan itu dan keselesaan para penumpang, ya. Bukan saya seorang saja, bukan dia seorang saja, tapi dua-dua sebagai teamwork. Kapten ni mesti ada sebab kalau apa-apa salah jadi, someone to put the blame on him. Okey. Demikian juga di kabin. Kita ada anak-anak kapal. Kalau Boeing 737, mungkin 5 orang dengan seorang ketua pramugara atau ketua pramugari. Jika penerbangan international mungkin 10 orang, mungkin 12 orang dengan seorang ketua pramugara, ya, sebagai kita kata ketuanya. Tapi ketua saja bagus tak cukup. Semua anak-anak kapal itu kena memainkan peranan masing-masing agar para penumpang dalam keadaan selesa dan baik. Dan jika berlaku kecemasan,
Bukan ketua tu saja yang kena uruskan, tetapi semua anak-anak kapal. Sebab semua anak-anak kapal dilatih. Dilatih dengan prosedur-prosedur kecemasan. Dilatih dengan prosedur-prosedur first aid. Pertolongan cemas, okey. Dan jika berlaku pendaratan cemas di landasan ke, di padang pasir ke, di lautan ke apa ke, mereka semua telah dilatih untuk bagaimana menguruskan penumpang dalam suasana-suasana kecemasan tersebut, ya. Dan mereka bekerja sebagai satu pasukan, ya. Kalau ketua pramugara saja yang bagus, yang lain-lain tu panik ke, menangis ke, tak nak buat kerja ke apa ke, keselamatan akan terganggu, ya, memainkan faktor yang besar dalam keselamatan. Demikianlah juga dengan kehidupan poligami. Ya, tidak boleh seorang suami itu saja yang bagus, tetapi pasukan isteri-isteri juga hendaklah bagus, hendaklah memainkan peranan masing-masing, ya. Ya, tapi dia orang kata suami sekarang ni suami gitu, suami gini. Ya, tapi dah berlaku tu, apakah kita nak duduk merungut-merungut saja ataupun kita fikir macam mana nak perbaiki suasana? Ya, memang banyak soalan yang saya terima, suami begitu, suami begini, isteri pertama mengadu suami begitu, suami begini, isteri kedua mengadu pula suami begitu, suami begini. Okey, daripada mengadu je, what have you done to improve the situation? Suami ego tak nak dengar. What have you done to try to challenge, to apa nak kata, ada ego tu macam dinding, macam mana you nak merendahkan ego tu, macam mana you nak pergi ke tepi ke apa ke. What have you done? Ke you asyik merungut je, ke you asyik memprovokasi saja, ya. Sebagai contoh, bukan semualah, sebagai contoh, ya. Sebab biasa dapat banyak soalan melalui direct message, personal message ke apa ke, yang merungut tentang suami, tetapi itulah apa yang anda telah buat. Kan mungkin kita akan kata lantak dia lah, dia yang nak sibuk nak kahwin kan. Mungkin isteri pertama kata lantak dia lah, sibuk sangat nak kahwin. Tengok sekarang, pandailah kau, uruslah sendiri, pandai-pandailah kau. Begitu mungkinnya. Isteri kedua pula yang baru kahwin mungkin itulah sibuk sangat nak melamar aku. Tengok sekarang macam ni, macam mana? Ini macam mana ni, macam mana? Aku hari tu 50-50, kau nak sangat kahwin dengan aku. Sekarang tengok macam mana, macam mana? Do you want to spend the rest of your life with that kind of an attitude, or do you want to, okay, what can I do to improve this situation? Apakah anda hendak meneruskan kehidupan anda dengan pandai sangat nak kahwin, ni aku nak tengok ni, tengok apa kau buat, pandai sangat nak kahwin lagi. Apakah kita nak teruskan dengan attitude, dengan sikap sedemikian, atau you nak fikir, buat apa aku nak bazirkan kehidupan aku dengan ciri-ciri negatif tersebut? Okey, dia datang rumah aku, hari ni giliran dengan aku. Okey, I will try to make the best of it. Besok giliran dengan isteri sana, tak apa, itu silakan dengan dia. Kan? Jadi kita do the best. Apa yang nak kata, yang apa kita ada, daripada asyik nak merungut, kita nak tunggu, tengok dia. Boleh tak manage. Kan? Jadi benda itu sebenarnya merugikan kita saja, tidak ke mana akhirnya, ya. Dan hari-hari kita ni sebagai Muslim ni, ya, setiap hari itu sangat bermanfaat. Setiap hari itu satu pemberian Allah yang kita nak manfaatkan sebaiknya. Bukan kita nak, aku nak tengok suami aku tu apa dia buat, aku nak tengok dia balik hari ni, dia pergi rumah aku, tengok dia mari ke tak. Okey, dia mari, bagus. Aku nak tengok apa dia buat, serabut semacam je. Daripada you nak macam tu, apa kata you melayan dia seperti mana kehidupan biasa. Jangan fikir dia poligami. Today is my day, he is with me, so I want to make the best of it. Tomorrow dia bergilir dengan isteri lain, tak apa, dia bergilir, aku nak berehat, aku nak spend time dengan anak-anak, aku nak spend time dengan Allah, berzikir ke apa ke, atau apa dengan my girlfriends, my me time ke, dengan kawan-kawan perempuan ke apa ke. Bukankah itu sebenarnya lebih baik? Bukankah itu sebenarnya lebih bermanfaat dalam kehidupan kita ni? Ya, jadi saya nak nasihatkan pada isteri, ya, memang poligami ni berat, apalah dia ni sibuk nak poligami, apa-apa semua tu, tapi dah pun kahwin. Ya, kita masuk bab sekarang ni, dah pun kahwin. Kita nak masih ditakut itu ke, ataupun kita nak bergerak ke hadapan, move forward dengan apa yang ada sekarang ini, ya. Kita nak kata nak merungut, nak komplain, nak tengok suami apa semua tu tak jadi. Katakan suami tu dia sibuk,
Katakan dia baru kahwin dengan isteri baru, dia sibuk tengah set up rumah baru apa semua tu, kita nak bagi dia masa, kita nak bantu, itu sudah tentu lebih bagus sebenarnya. Saya sendiri bila hendak berpoligami dahulu, bila saya mula-mula monogami, bila saya nak menikahi isteri kedua, isteri pertama banyak membantu. Bahkan rumah saya dengan isteri kedua ni, isteri pertama yang tolong set up kan, sebab saya time tu busy dengan tugas-tugas penerbangan. Tak sempat nak beli benda-benda asas, persiapan dapur ke, pinggan ke, cawan ke, apa semua tu. Jadi saya minta tolong isteri saya, boleh tak tolong set up. Jadi bila saya dah kahwin dengan isteri kedua, saya duduk sini, at least benda-benda asas tu sudah ada dah. Dia yang beli kan. Okey. Bila saya nak menikahi isteri kedua, isteri ketiga, isteri kedua pun tolong, isteri pertama pun tolong. Bila saya nak menikahi isteri keempat, isteri kedua juga tolong. Isteri pertama kita tu sibuk sebab maknya sakit, sampai sudah meninggal dunia. Isteri ketiga pun sibuk sebab anak kami yang bongsu ketika itu juga sakit. Ada masalah di situ. Tapi bila saling tolong-menolong ini, dia memudahkan kerja suami. Jadi bila maksudnya apa? Katakan saya sebagai yang nak poligami, saya bergilir di rumah ini. Tapi saya duduk sibuk, nak kena fikirkan tentang keluarga sana ke apa ke. Tapi bila isteri saya bantu, mana-mana isteri lah bantu, dan perkara itu dapat saya selesaikan. Benda yang mungkin nak kena 4 jam baru selesai, lelaki ni buat kerja kan serabut lain macam. Waktu isteri tolong, benda yang 4 jam, sejam habis. Then, 1 hour I do it, the rest of the day I can spend quality time with you. Kita cuba lihat dari aspek itu. Cuba lihat dari aspek positifnya. Katakan seorang suami tu dia nak pergi menikah lagi. Dia kalau ikutkan prosedur SOP Mahkamah Jabatan Agama tu, kertas nak kena isi, borang nak kena isi, nak kena buat salinan apa semua tu, dan dia pula buat di rumah. Buat di rumah. Dia pejabat, katakan sekarang ni MCO, dia tak boleh kerja pejabat ke, kalau pergi pejabat ke tak ada kelengkapan apa semua tu ke. Kalau kita bantu dia, permudahkan dia, banyak paperwork apa semua tu dia buat sejam siap. Kalau kita duduk merungut, ni apa ni kerja isteri lain dia buat kat rumah sini, apa-apa semua tu bla 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 bla, kerja yang banyak tu tak siap. Dia mungkin duduk kat sini, dia mungkin duduk depan kita, tapi kepala dia duduk serabut fikir lah tu, aku nak kena buat ni apa semua tu. Tapi kalau dimudahkan, dia dapat siapkan sekejap, kemudian rest of the time tu he have a valuable time with you. Itu sebagai contoh ya. Jadi demikian kehidupan poligami ni, dia saling tolong menolong. Okey. Macam saya pernah sebut sebelum ni, dalam kehidupan poligami, tak semestinya isteri-isteri tu berbaik-baik atas satu sama lain. Sama-sama pergi shopping lah, sama-sama pergi jalan-jalan di playground ke, sama-sama pergi bercuti ke, tak semestinya. Kalau nak boleh, tak nak tak apa. Tapi yang penting tu adanya kerjasama sebagai satu pasukan. Ada hal urgent dekat rumah yang lain, maka suami terpaksa pergi sana. Itu tak apa sebab memang urgent. Okey, macam pernah saya di rumah isteri keempat, rumah isteri ketiga fuse trip. Okey, dia pun tak tahu nak buat macam mana. Jadi saya pun bagi tahu pada isteri keempat saya ada hal emergency di rumah isteri ketiga, fuse trip, nak kena tolong tengok-tengokkan. Maka isteri pun kata ya silakan boleh. Saya pun pergi troubleshoot apa tu boleh. Lepas tu on the way balik dari rumah ketiga nak pergi balik ke rumah isteri keempat, fuse tu trip balik. Alamak. Patah balik. Siapa saya bagi tahu pada isteri keempat ni dah okey dah ni. Apa nak kata, tapi benda tu trip balik. Nak kena check ni sebelum ada benda ada masalah lain yang lagi besar yang melibatkan electrical short circuit ke apa ke. Jadi perkara emergency macam ni, jadi adanya kerjasama. Jadi isteri keempat pun tak apa, okey boleh. Dia tahu saya bukan pergi buat benda lain ke apa ke, memang kerana fuse yang trip, sebab dia tahu saya seorang yang jujur, bukan saya pergi ke rumah isteri lain nak melarikan diri daripadanya ke apa ke. Demikian ada contoh-contoh yang lain ya. Sebagai contoh, rumah saya yang bersama keluarga pertama, bila Selangor ni selalu tak ada air, rumah tu rumah lama agaknya, tangki dia kecil, air cepat habis, air minum pun habis ke apa ke. Rumah saya yang isteri keempat, okey,
Entah macam mana, bila Selangor ni tak ada air, kat situ tu ada air juga. Jadi air minum di rumah pertama tak ada. Takkan saya nak beli air mineral je. Jadi saya bawa botol-botol mineral, saya pergi ke rumah isteri keempat. Ada water filter, saya isi. Jadi isteri pertama pun pergi, isteri pertama pun izinkan saya pergi, isteri keempat pun sudi untuk ayah bawa botol mineral, saya tolong isi apa semua tu. Jadi ini yang saya masukkan, adanya kerjasama. Kerjasama yang lain sebagai contoh, sekarang saya sedang bergilir di rumah isteri. Hari ini saya bergilir di rumah isteri kedua. Isteri-isteri lain tak ganggu. Saya punya phone ni tak ada masuk mesej-mesej mereka. Pagi tadi mereka ada mesej, selamat pagi, assalamualaikum, good morning apa semua. Saya pun wish good morning. Lepas tu dah stop. Tak ada nak ganggu-ganggu lagi dah. Melainkan ada perkara emergency. Macam tadi kan, kalau fuse strip ke, kalau air minum dah tak ada ke apa ke, kereta tiba-tiba rosak tengah jalan ke apa nak buat, ada emergency baru dia contact. Kalau tak ada, understanding masing-masing. Okay, I am here, dia orang kat rumah sana, tak payah nak ganggu. Okay, besok saya pergi bergilir ke rumah isteri lain pula. Isteri lain pun sekadar wish good morning ke apa ke, lepas tu tak ada dah, tak ganggu lagi dah. Ini satu contoh pasukan kerjasama, ya. He is with another wife, don't disturb him. Kemudian saya bergilir rumah lain pula, tak ganggu. Jadi isteri-isteri saya, alhamdulillah, mereka tak mengganggu saya di rumah-rumah lain, melainkan ada hal emergency. Ada hal emergency, mereka akan WhatsApp. Kalau emergency tu level lagi tinggi, baru dia orang akan telefon. Kalau tidak, sekadar WhatsApp je. Abang, free ke? Maaf nak ganggu. Ini ada masalah ni, tayar tiba-tiba pancit pula. Apa nak buat? Tampal ke? Ganti tayar ke apa ke? Benda macam itu misalnya, ya. So, benda ini sebenarnya penting. Okey. Supaya, apa nak kata, adanya kerjasama, jangan ganggu. Kenapa saya nak stres benda ni? Sebab saya tahu kadang-kadang suami tu di rumah isteri ni, isteri sana tung WhatsApp masuk macam micingan. Okey. Kemudian suami pergi ke sana pula, isteri sini pula WhatsApp, Telegram ke apa tung macam micingan. Jangan kacau. Okey, look at it as a positive side. Now is my time to relax. Tak payahlah husband apa semua ni, I want to spend time with my kids. I want to spend time baca Quran ke apa ke. Dah baca Quran, I want to relax watching Netflix, I want to relax watching Astro. Ya, tak apa, silakan. Asalkan jangan duk ganggu, melainkan ada perkara yang penting. Inilah yang kita sebut sebagai kerjasama antara isteri-isteri sebagai satu pasukan. Okey, jadi saya ulangi, ya, poligami ini ialah satu pasukan. Memang suami itu sebagai ketua, tetapi suami itu dia nak buat tanggungjawab dia tu pun, dia pun sebenarnya baru poligami katakan, dia pun sedang belajar-belajar untuk berlaku adil macam mana, untuk jaga emosi dia macam mana, untuk jaga emosi kedua-dua isteri macam mana. Dia pun sedang belajar-belajar. Dan anda sebagai isteri pun boleh saling tolong-menolong, ya. Anda pun sedang belajar-belajar juga kehidupan poligami ini. Jadi sama-sama belajar, sama-sama bertoleransi kalau ada silap, sama-sama tolong-menolong. Dan bila sini ni semua orang bahagia dan semua orang ada, they have a happy time together. Maknanya sekalipun suami bergilir di rumah lain, you are happy because yesterday he is with me, I am happy with him, today I just relax. Suami pula pergi sana, spend time together. Hari lusa mari sini, yang sana pula happy. Okay, yesterday I have a good time together. Apa nak kata, sekarang aku relax ke apa ke. Kalau suami serabut, isteri serabut, suami pening, isteri duk mengganggu dengan WhatsApp ke apa ke, semua orang tak happy. Sampai bila tak happynya tu? Jadi poligami ni saya kata memang berat kepada isteri-isteri. Isteri sedia ada sangat berat. Isteri baru pun masuk macam, kenapa lah aku dah poligami pula ni. Tapi dah masuk poligami. Okay, move forward. Jangan asyik duk fikir belakang saja. Move forward. Okay, what can I do to make my life better? Rather than I complain, rather than I think all the negative things, why don't I think what can I do to make life better? To make my life, to make our life better. Ya, sebab kalau suami happy apa semua tu, dia mari rumah aku pun dia happy. Itu sebagai contoh, ya. Jadi ini pentingnya sebagai satu pasukan, pentingnya teamwork, ya, di dalam poligami. Okey, ada perkara lain yang saya nak tekankan ialah seandainya di antara isteri-isteri pernah berlaku konflik, pernah berlaku permusuhan atau pernah berlaku sesuatu yang tak baik, apa nak buat sebenarnya, ya?
Ya, sebagai contoh, isteri pertama dia benci betul dengan isteri kedua sebab isteri kedua tu merampas suami dia. Isteri kedua pula benci dengan isteri pertama sebab aku datang baik-baik nak jumpa dengan dia, nak kenal dengan dia ambilnya pepper spray, dia spray kat aku. Aku datang jumpa baik-baik masa belum kahwin dulu, baru nak berkenalan, habis dia hambur dengan aku dengan perkataan, dengan maki hamun apa semua. Okey, sebagai contoh ya. Okey. So sekarang ni saling bermusuhan, saling berbencian. Tapi bukankah kehidupan sedemikian, dengan hati yang saling membenci, bermusuhan apa semua tu satu kerugian bagi diri kita sendiri? Kan sebab kalau kita baca pun dalam ilmu psikologi ke apa ke ya, when you hate someone, when you are with dalam suasana permusuhan dengan seseorang, walaupun tak ada dia kat sini, dia dekat rumah dia sendiri, tapi itu satu kerugian besar. Bahkan ada yang berkata itu akan menyebabkan sel-sel muka semakin rosak lah ke, apa nak kata, semakin tua cepat ke apa ke, kesihatan jadi tak bagus ke apa ke. But in reality, apa pun, you are not at ease. You bukan senang sebab part of you still nak bermusuhan dengan madu. Sebahagian daripada anda, walaupun anda nak cuba nak lupakan apa semua tu, tapi sebahagian daripada anda masih bermusuhan dengan madu. Dan ini sebenarnya satu kerugian. You duduk fikir marah kat dia. Duduk fikir apa semua tu. Jadi apa yang patut kita buat ya? Jadi di sini saya ingin berkongsi ayat Quran ya. Ayat ni ada juga dalam buku ya. Ayat daripada surah Syura. Surah Syura ayat surah ke-42 ayat nombor 40. Surah nombor 42 ayat nombor 40, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, dan balaslah kejahatan dengan kejahatan yang semisal dengannya, yang sama level. Okey, orang tu maki hamun, you nak balas tak apa, balas balik maki hamun. Okey, tak apa, boleh. Allah kata boleh kat situ. Tapi bagi habis dulu ayat tu nanti dulu. Faman, akan tetapi siapa, faman afa, akan tetapi siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan melakukan pembaikan, islah, usaha tu membaiki suasana, fa ajruhu 'ala Allah, maka menjadi tanggungjawab, menjadi kemestian bagi Allah untuk membalasnya dengan pahala. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbuz zalimin, tidak menyukai orang-orang yang berlaku zalim. Ayat ini kalau kita semak, kalau kita halusi, ada 3 level. Ada 3 level. Bila orang buat jahat pada kita, bila madu buat jahat pada kita, kawan pejabat buat jahat pada kita ke apa ke, ada 3 level sebenarnya. Level yang paling rendah, yang tak sepatutnya, ialah kita buat zalim. Maknanya kita balas, dan kita balas lebih lagi. Dia maki hamun kita 2-3 perkataan, kita balas balik, apa nak kata ya, 10 minit macam-macam begitu. Katakanlah sebagai contoh ya. Jadi bila balas balik secara zalim, ini Allah berfirman di rangkap yang ketiga, innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ini level ketiga, jangan buat. Level kedua, level kedua ni yang balas sama-sama ni. Wa jazaa'u, dan balaslah sayyi'atin, keburukan, sayyi'atun, dengan keburukan, misluha, dengan yang semisal dengannya. Dia maki aku sepatah, aku balas dia sepatah. Dia kata aku apa entah satu ayat, aku balas dia satu ayat. Tak payah lebih-lebih, banyak tu saja cukup. Banyak tu saja cukup. Ini level nombor 2. Okey je kalau nak buat, okey. Sebab ayat ni kata boleh. Tapi kita nak level ketiga. Sebab kalau kita level kedua, orang putih sebut apa? You are putting yourself at the same level as them. Okey, katakanlah ya, di pejabat ni ada seorang tu duduk marah-marah ke kita ke apa ke. Kita pun marah-marah balik. But we are following them and we are putting ourselves same level as them. Jadi kita ni pun, bagi rakan pejabat lain yang berkecuali ke apa ke, tengok 5 kali 2, 2 kali 5 sama saja. Kita tak nak tu kan, kita nak lagi baik, kita nak lagi tinggi ya. Apa yang lagi tinggi? Yang ini pada firman Allah, faman afa, akan tetapi sesiapa yang memaafkan, forgive, wa aslaha, bukan sekadar forgive ya, buat baik lepas tu.
Kawan pejabat tu makin apa, tak apa, aku diam je. Kejap lagi lunch time, jom aku belanja kau lunch. Orang tu pun terkejut. Okey, dalam kes poligami ni katakanlah madu tu menyakiti ke apa ke, yang ini dia diam, dia tak balas balik ke apa ke, tapi lepas tu katakanlah dia pandai masak lah katakan, ataupun dia pandai baking, dia pun bake cake ke apa ke, ni bagi kat husband, besok gili bagi ni hadiah daripada saya. Tak ada racun gajah apa dalam tu, memang sedap, ikhlas bagi ni. Dia maafkan, dia tak balas balik, dia maafkan, kemudian bagi kek semisalnya. Dan isteri yang tadi laser dia pun, alamak, okey, dia pun balas balik. Mungkin balas dengan masakan ke, dengan karipap ke apa ke. Ini sebagai contoh sajalah. Adanya usaha pembaikan di situ. Ini level ketiga yang lagi bagus, yang Allah bukan sekadar kata Allah akan balas pahala. Allah kata fa'ajruhu 'ala Allah, maka menjadi satu kemestian. Kalau nak terjemah harfiah ni, menjadi satu kewajipan bagi Allah untuk membalasnya dengan pahala. Ya, tapi nak kata wajib kat Allah ni macam over pula kan. Jadi menjadi satu kemestian kepada Allah untuk balas dia dengan pahala yang sebaik-baiknya. Jadi kita nak jadi level yang ketiga ni. Okey, level pertama buat zalim, orang tu sikit kita balas lebih, tak mau. Level kedua sama maknanya kita boleh balas balik. Allah kata boleh balas balik, but kita fikir you are putting yourself at the same level as those people. You are putting yourself same level. Orang tu duk maki hamun dengan perkataan-perkataan yang buruk. Kan? All those bad words apa ke. You pun balas balik dengan bad word apa semua tu. Jadi you pun jadi lebih kurang je kan. So, walaupun boleh, jangan target yang ni. Masuk yang nombor 3 ni. Nombor 3 ni ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, wa islah, melakukan pembaikan, fa'ajruhu, maka balasannya menjadi satu kemestian oleh Allah untuk memberi balasan, memberi pahala kepadanya. Ya. Ayat ini ada yang rangka, yang grade ataupun makam ketiga ni, level ketiga ni, ada satu ayat lain juga dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, surah nombor 41. Ya. Yang surah ni, ayat ni tak ada dalam buku. Okey, saya tak letak, jadi tak apa, saya bacakan saja. Okey, Fussilat ayat mula daripada ayat 34. Surah nombor 41 ayat 34, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyiatu. Dan tidaklah sama antara perbuatan yang baik dan tidaklah sama antara perbuatan yang buruk. Maknanya antara buat baik dengan buat buruk tidak sama. Allah ulang wala tu 2 kali, nak insist tak sama. Okey. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan yang jahat itu dengan ahsan, dengan bukan sekadar kebaikan. Ahsanu ni lebih baik lagi. Fa izal lazi bainaka wa bainahu aduwatun. Bila kamu buat demikian, apa yang pada awalnya antara bainaka wa bainahu, antara engkau dengan dia adanya permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka ia berubah seolah-olah menjadi satu kawan yang rapat, yang karib. Firman Allah ni tak sama antara keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang duk buat kita keburukan, dia duk maki kita ke, dia duk cerita benda negatif kat kita di media sosial ke apa ke, tolaklah ia. Bukan tolak suruh buat yang sama ke apa ke. Kita ni sekarang dalam level ketiga ya, tolaklah ia dengan sesuatu yang lebih baik. Buat lagi baik. Orang tu duk kutuk-kutuk dekat media sosial, kita tulis yang baik tentang dia di media sosial. Bila buat sedemikian, mungkin tak serta-merta, tetapi secara bertahap-tahap ke apa ke, okay, Allah menceritakan apa yang pada asalnya ada permusuhan bainaka wa bainahu, di antara kamu dan di antara dia, ka'annahu waliyun hamim. Ia berubah seolah-olah sudah menjadi satu, kita kata apa? Kawan baik. Sahabat rapat. Akan berubah ya. Bukan saya yang cakap ni, bukan kaunselor cakap ke apa ke, Allah Subhanahu taala yang cakap ya. Surah Fussilat ayat nombor 34. Ayat nombor 35, Allah berfirman lagi, wa ma yulaqaha, tidaklah seseorang itu diberi ciri yang kita kata ya sangat besar ni ya, hati yang sangat besar ni, illal lazina sabaru, melainkan kepada orang-orang yang
memang sabarnya besar. Wa ma yulaqaha, dan tidaklah diberikan ciri-ciri yang besar ini illa zu hazzin azim, melainkan orang yang memang mendapat tempat ataupun bahagian yang besar di dunia dan di akhirat. Ini kita kata level memang orang yang special, yang sebenarnya kalau kita usahakan memang boleh. Allah SWT tidak akan berfirman sedemikian ni kalau dia tahu manusia ni tak boleh buat. Sebagaimana saya biasa kata, Allah tidak akan mensyariatkan poligami ini kalau para wanita tak boleh nak menerimanya. Sama juga ayat 34-35 ni, Allah SWT tidak akan berfirman menyuruh kita berbuat sedemikian ni kalau kita kata impossible. Sebab di kalangan para hadirin, para pendengar mungkin yang dengar, alah ini easier said than doing it. Senang cakap nak buat, susah. Memang susah nak buat, tetapi it is not impossible, ya. Kita baca ayat ni, kita cuba, kita nak meraih bahagian yang besar di dunia di akhirat ni. Okay? Kita nak meraih makam yang tinggi ni, ya. Jadi kita cuba mengusahakannya. Jangan harap perubahan serta-merta. Jangan harap permusuhan yang tadi tu serta-merta tukar jadi kawan baik. Tapi secara bertahap-tahap dengan hidayah Allah kepada orang yang bermusuhan ke apa ke, akan menjadi seolah-olah kawan baik. Nanti sambungan ayat lagi 36 pula. Ayat nombor 36, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka, dan jika datangnya sesuatu gangguan kepada engkau, minasyaitan, daripada syaitan, nazghun, dengan satu gangguan. Maknanya jika kamu diganggu daripada syaitan dengan satu gangguan, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan daripada Allah. Innahu huwas sami'un alim, sesungguhnya Allah ni maha mendengar lagi maha mengetahui. Kenapa ayat 34 dan 35 Allah duk terangkan kepada kita, tolaklah kejahatan tu dengan kebaikan apa semua tu. Masuk ayat 36 tiba-tiba cerita tentang syaitan pula. Kenapa? Sebab kita dah nak buat baik dah. Kita katakan Madu duk attack kita benda-benda negatif di Facebook dia lah, katakan sebagai contoh. Kita pun buat relax, apa tak kisah. Kita pun okeylah, aku nak balas dengan baik, aku nak tulis kebaikan dia, tak kisah apa, aku nak tulis benda yang baik ataupun benda yang okey, dan aku nak masaklah sesuatu sebagai buah tangan lah. Besok suami bergilir dengan dia, bagi ni. Ataupun kalau tak pun okeylah, anak-anak dia aku nak belikan toys lah untuk anak-anak dia ke apa ke, ya, anak-anak untuk madu dia tu. Dia dah niat nak buat baik ni. Okey. Biasalah bila nak buat baik ni, syaitan akan masuk. Syaitan akan masuk dengan gangguan benda-benda negatif. Dia akan bisik, tak payah. Engkau buat, engkau masak tu, dia ambil, dia baling dalam tong sampah terus. Engkau ambil toy tu pun, dia ambil hammer, dia hancurkan. Tak payah. Ataupun, tak payah ni. Kau nak buat cheesecake tu mahal loh. Dia punya bahan-bahan asas tu. Sekarang ni bahan yang mahal. Engkau nak susah-susah kena pergi pasar raya. Engkau nak beli bahan-bahan tu. Philadelphia cheese, nak buat cheesecake tu mahal tu. Dalam suasana PKP sekarang ni, kau nak kena beratur panjang sebelum boleh masuk. Lepas tu kau nak kena bake, sebelum tu nak kena adun kan, apalah semua tu lah nak buat kek kan. Apa semua ni kau buat, semua ni kau bagi kat dia, silap-silap dia baling je. Tak payah. Jadi syaitan akan bisik benda-benda begini. Kita nak buat baik dalam, sama ada dalam konteks ni ataupun konteks lain, syaitan mesti akan bisik kita dengan benda yang lain. Contoh lain, kita nak bersedekah, syaitan akan bisik, jangan sedekah. Sekarang ni musim PKP ni, mungkin musim ekonomi down ni, tak payah duk buang duit bersedekah. Engkau jaga diri kau dengan keluarga kau cukup dah. Nak sedekah apa ni? Sebagai contoh. Saya nak buat kuliah katakan. Free saja ni. Tak payah. Engkau cakap kering mulut, buat apa semua tu? Kan baik engkau duduk tengok Netflix ke apa ke? Apa duk cakap sampai kering mulut ni? Duk cerita tentang poligami apa semua tu? Bukannya siapa-siapa bayar. Sebagai contoh, syaitan akan bisik benda-benda tu. Bila kita nak buat baik, syaitan mesti akan datang membisikkan benda yang lain. Merugikanlah, buang masa lah, kering air liur je lah, apa semua tu, ya, sebagai contoh, ya. Jadi sama juga dalam kes ni, bila adanya permusuhan, adanya orang buat jahat pada kita, kita nak tolak kejahatan itu, kita nak balas dengan kebaikan,
ahsanu, dengan yang lebih baik apa semua tu, syaitan akan bisik kepada kita. Maka apa Allah kata? Fasta'iz billah, ucaplah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu huwas samiun alim. Allah mendengar gerak hati kamu, Allah mendengar kamu meminta pertolongannya, dan Allah akan melindungi kamu daripada gangguan syaitan, ya. Ini ayat surah Fussilat. Saya sebut banyak kali ni, saya nak minta para hadirin semua bookmark dalam Al-Quran, hafal, print, tampal kat dinding ke apa ke. Bukan sahaja untuk kehidupan dalam alam poligami ni, tapi dalam kehidupan biasa kita memang ada orang yang bermusuhan lah, ada orang yang dengki lah, ada orang yang buat salah apa semua tu kan. Macam mana kita nak respon kepada dia? Jangan buat zalim. Sama boleh, tapi you are putting yourself same level as him, duduk dalam makam yang ketiga. Kita berusaha masuk dalam makam yang ketiga, ya. Ini nasihat penting saya tentang tips poligami kepada isteri-isteri, ya, supaya sentiasa bermaafan dan cuba untuk berbuat baik kepada satu sama lain. Okey. Apa lagi poin lain yang saya nak tekankan, ya? Okey, dalam kehidupan poligami ni, bila suami sedang bergilir dengan isteri lain, katakan ada dua isteri, sekarang di rumah, suami sekarang di rumah isteri kedua. Kebiasaan, memang isteri pertama akan tersangka-sangka, apa dia orang buat tu? Dia orang having a happy time together ke apa, ya? Akan tu. Kalau tak fikir pun, syaitan datang lagi. Syaitan datang, dia bisik-bisik, suami kau tu duduk enjoy dengan isteri kedua tu. Bila dia mari kat sini dengan kau, dia lebih kurang je. Akan datang bisik seperti itu. Jadi kepada isteri, bila suami tidak bergilir bersama dengan anda, sibukkan diri anda dengan perkara-perkara lain yang bermanfaat. Membaca Quran, berzikir, spend time dengan anak-anak. Kalau tak ada anak ke, anak dah masuk universiti ke apa ke, cuba buat benda lain, berkebun ke apa ke, make yourself busy. Jangan kosong saja, sebab mudah syaitan datang untuk mengganggu anda. Dan kalau syaitan datang, bukanlah you tengah berkebun ke, you tengah busy buat apa-apa ke, syaitan datang mengganggu juga, fasta'ibillah, mintalah pertolongan, mintalah perlindungan daripada Allah SWT. Sebab syaitan ni memang suka ganggu. Dan kadang syaitan ni wujud juga dalam bentuk manusia. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan poligami ni, suami isteri-isteri okey saja, aman damai, ada saja orang yang nak mari cucuk, ada saja orang yang hasad. Saya teringat kisah saya sendiri dulu. Okey, isteri masa tu, isteri kedua saya, isteri ketiga saya, mereka ada Facebook, mereka masing-masing nak cerita hal apa ke. Cuma isteri kedua saya ni, dia cerita panjang sikit. Bila panjang, kadang-kadang saya baca tak sempat habis. Jadi saya tak like. Sebab saya nak tekan like tu bukan sebab isteri tulis terus like. Tak, saya nak baca dulu. Tapi kadang-kadang panjang sangat ni, saya tak terbaca. Jadi saya tak komen apa-apa, tak tekan like apa ke. Isteri ketiga saya pula, bila dia cerita apa ke, dia cerita 2-3 perenggan je. Ataupun selalunya 1-2 perenggan je. Jadi saya pun senang baca, saya pun like. Isteri kedua dengan isteri ketiga saya, mereka Facebook bukan friend masing-masing. Sebab kalau ada friend ni, tengok sana tengok sini, susah nak jaga hati. Macam saya pernah tekankan kan. Tapi ada pula kawan, seorang ni, dia tengok, lepas tu dia pergi bisik kat isteri ketiga saya, aku rasa suami kau ni lebih sayang kau daripada isteri kedua. Isteri ketiga pula, apa salah pula macam tu? Sebab kau tulis kat Facebook, hampir semua dia like. Kalau yang isteri kedua tulis, dia tak like. So, kita kata, yang ini ni tak ada kerja ke? Saya tak tahu dia dah kahwin ke tak ke apa ke. Dia seorang perempuan. Tapi maknanya dia duk buka dua-dua ni. Dia duk banding saya like yang mana, tak like yang mana. Dan dia boleh kata, okay. Suami kau ni asyik duk like kau punya posting, so I think he loves you more than the second wife. Jadi macam tu pula. Padahal saya like tak like tu ada kaitan panjang pendek ke, ataupun mungkin setiap kali isteri kedua saya tulis tu, mungkin saya fly, jadi saya tak buka Facebook tengok ke apa ke. Saya taklah semata-mata tekan like sebab isteri tulis. Saya akan baca dulu, okey apa semua, baru saya like. Tapi ada je orang yang nak buat kerja macam ni. Jadi kita kena waspada, adanya orang ni, entahlah apa penyakit mental ke, penyakit hati dia ke apa, dia tak boleh tengok orang happy.
didengki, dan dia akan cuba cucuk lah apa ke, ini yang kita sebut dalam agama mengadu domba ke apa ke, ya, satu perbuatan yang dilarang. Jadi kena hati-hati. Kena hati-hati, kita kata cabaran internal, okey, dan juga cabaran eksternal. Ya, cabaran eksternal macam yang tadi tu, cabaran eksternal orang kata engkau ni isteri pertama tak tahu jaga suami, tengok dah kahwin lagi dah. Dia pergi jumpa pula isteri kedua, engkau ni perampas suami orang, bla 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 bla, apa semua tu. Jadi kena hati-hati dengan kewujudan orang-orang begini, ya. Jadi dalam kehidupan poligami, sibukkan diri supaya kita tak ada terlayan litasan-litasan, sangkaan-sangkaan negatif. Tidak pula kita nak layan bisikan-bisikan syaitan, dan kita pun tak ada masa nak layan orang-orang yang sibuk hal ehwal rumah tangga kita ni. Ya, mereka ni entah kenapa memang muncul dalam kehidupan ni. So kita tak layan, kita sibuk dengan hal yang macam-macam, ya. Macam saya pun alhamdulillah, walaupun apa nak kata musim PKP duduk rumah ni, saya sibukkan diri. Saya buat rakaman video ni, saya menulis buku, aktiviti dengan anak, aktiviti dengan isteri dan sebagainya, ya. Jadi tak ada masa kita nak melayan orang-orang yang negatif ke, bisikan-bisikan syaitan ke, ya. Jadi ini penting, ya. Jangan apa nak kata buka ruang kepada gangguan-gangguan tersebut. Selalu sibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Jadi sebenarnya itu sajalah tips-tips saya yang dapat saya bagi, ya, tentang dalam siri kali ini. Sebelum akhir, ada apa-apa soalan atau pandangan, boleh diberikan sekarang ni. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan, kalau soalan itu telah saya kupas sebelum ni, saya tak akan ulang lagi, melainkan saya kata telah jawab dalam sisi sebelumnya, ya. Sebab ada tips untuk suami poligami, ada tips untuk isteri pertama, ada tips untuk isteri baru, ya. Tapi kalau yang khusus untuk subjek, untuk bab kali ini, jika ada soalan, dialu-alukan, ya. Ada pandangan pun boleh juga berkongsi bersama. Okey, saya dulu rapat dengan madu, tapi ada beberapa perkara dan situasi yang menyakitkan saya, seolah-olah madu saya tak reda suami saya kahwin. Contoh, dia cakap saya takkan dapat hak yang dia dapat. Suami saya bila-bila masa boleh ceraikan saya, and dia suruh saya buat apa pun sendiri dan jangan minta suami saya apa-apa. Biasanya dia akan hasut suami untuk gaduh dengan saya. Selalu, okey, banyak sangat ni, tak apa. Kalau betul, jangan layan. Macam saya sebut tadi tu, jika ada permusuhan macam ini, jangan, memang boleh balas, tapi kalau you balas, maknanya you pun sama level, tapi buat yang lebih baik daripada tu. Maafkan, jika betul semua ni, maafkan, tapi balas dengan yang lebih baik lagi. Balas dengan yang lebih baik, ya. Contoh ayat Quran yang kita telah baca sama-sama tadi. Ada apa-apa pandangan lain, soalan lain? Kalau tak ada, kita boleh tutup majlis awal sikit hari ni. Lazimnya sejam lebih. So kali ni 45 minit. Okey, kalau tak ada, kita boleh tutup. Dan ini merupakan siri terakhir dalam bedah buku 202 pelajaran berkenaan poligami, ya. Moga-moga bermanfaat kepada semua. Moga-moga dapat membantu kita, saya, isteri-isteri saya dan para hadirin semua, untuk kita mengamalkan poligami dengan sebaik-baiknya. Dan juga membantu bagi orang-orang yang dalam perancangan untuk poligami dan mereka yang sekadar nak tahu tentang poligami, ya. Tak apa, boleh saja mengikuti kelas-kelas ini, membaca buku saya, ya, sebagai satu ilmu tambahan, ya. Tak semestinya nak poligami baru ini, okey. Nak poligami baru belajar, nak poligami baru tengok video ni. Tak semestinya, ya. Sebab kita kena ada ilmu juga supaya kalau kita dengar kawan kita poligami, kita tahu nak respon macam mana. Okey, kalau satu hari nanti Allah uji kita dengan poligami, kita tahu nak melaluinya bagaimana, ya. Moga-moga bermanfaat, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.